kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin sudah semakin merosot, dan bagi saya tidak salah untuk saya katakan beliau sudah hilang ya kepercayaan dan kekuatan yang beliau miliki sebelum ini. Saya takut dan bimbang ya Bersatu akan senasib dengan parti-parti politik yang pernah terkubur sebelum ini. Ketika Bersatu melangkah ke fasa kepimpinan terbaru, satu persoalan besar timbul. Apakah parti ini akan bersatu menghadapi cabaran politik atau sebaliknya terperangkap dalam perpecahan yang lebih mendalam? Pemilihan Bersatu baru-baru ini memperlihatkan kepimpinan Muhyiddin Yassin berjaya membawa pasukan kompromi ke jawatan tertinggi parti. Namun, adakah ini satu langkah untuk menyatukan parti atau hanya memberi ruang kepada lebih banyak konflik? Dengan dua puak yang kuat, satu di bawah pengaruh Hamzah Zainuddin dan satu lagi berkait rapat dengan Azmin Ali, kestabilan parti kini menjadi tanda tanya. Adakah kompromi ini cukup kukuh untuk memperkuatkan Bersatu atau adakah ia hanya menunggu masa untuk retak? Lebih penting lagi, apakah implikasi situasi ini untuk Bersatu dalam Perikatan Nasional dan mampukah mereka bertahan sehingga PRU 16? Mari kita teroka implikasi mendalam daripada keputusan pemilihan ini di sini bersama saya, Kemilia Nur Azlan di Kini TV. Saya mengisytiharkan Yang Berhormat Tan Sri Datuk Haji Mahyudin bin Haji Muhammad Yassin dari bahagian Paguh dipilih sebagai Presiden bagi penggal 2024 hingga 2027 secara menang tak bertanding. Juga dengan rasa citanya, saya mengisytiharkan Yang Berhormat Datuk Seri Hamzah bin Zainuddin dari bahagian Larut telah dipilih sebagai Timbalan Presiden bagi penggal 2024-2027 secara menang tak bertanding. Ketika Bersatu melangkah ke fasa pemilihan terbaru, tanda-tanda perpecahan dalam parti semakin jelas. Namun pasukan kompromi yang dipimpin oleh Muhyiddin Yassin yang termasuk Ronald Kiandi, Razi Jidin dan Ahmad Faizal Azumu berjaya mengisi jawatan 3 naib presiden. Ini dilihat sebagai usaha penting Muhyiddin untuk meredakan ketegangan antara kem-kem yang bersaing. Menariknya, Faizal Azumu sebelum ini Timbalan Presiden sanggup melepaskan jawatan untuk memberi ruang kepada Hamzah Zainuddin yang merupakan penyandang Setiausaha Agong. Walaupun Azmin Ali mengumumkan tidak bertanding untuk jawatan tinggi dalam parti, beberapa pemimpin lain yang dilihat berada dalam kemnya telah memenangi jawatan penting dalam sayap dan majlis pimpinan tertinggi. Azmin juga dijangka dilantik sebagai Setiausaha Agong, menggantikan Hamzah, satu keseimbangan kuasa yang menarik dalam Bersatu. Namun Azmin yang juga pengarah pilihan raya Perikatan Nasional sering dipersalahkan atas prestasi buruk gabungan itu dalam pilihan raya kecil baru-baru ini. Dalam suasana politik yang semakin mencabar, adakah kepimpinan Muhyiddin dan Hamzah masih relevan untuk menerajui Bersatu ke hadapan? Muhyiddin dan Hamzah ini pemimpin lama dalam UMNO, dan bagi saya pemimpin yang sudah tamat tarikh lupus dalam politik negara, yang sudah tidak ada lagi kesegaran idea untuk memastikan bahawa Bersatu itu terus mendapat sokongan bukan saja pada orang Melayu tapi juga daripada pelbagai kaum. Dan kalau mereka terus kekal dalam tempoh 5-10 tahun yang akan datang, saya lihat kehidupan ataupun masa depan Parti Bersatu itu akan semakin suram dan bilangan kursi juga akan semakin merosot, dan sokongan orang Melayu akan beralih arah secara besar-besaran kepada UMNO dan parti rakan mereka iaitu Parti PAS. Namun dalam konteks siapa yang boleh menggantikan Muhyiddin Yassin, saya nampak muka ataupun peluang kepada pemimpin yang boleh memberi kesegaran kepada politik Bersatu amat terhad, ya. Selepas pemilihan sayap-sayap Bersatu, Armada, Sri Kandi dan Sri Kandi Muda, situasi ini semakin rumit.
Kemenangan Muhammad Hilman Idham sebagai Ketua Armada dari Kem Azmin bersama Muhammad Faiz Rahmat sebagai Naib Ketua yang pro Hamzah telah mendedahkan konflik serius yang sedang berlaku. Susulan keputusan diumumkan, Faiz menuntut penjelasan daripada Jawatankuasa Pemilihan Parti mengenai ketelusan proses pemilihan tersebut dan sama ada ia dipengaruhi oleh agenda peribadi. Persoalannya, bolehkah kedua-dua pemimpin ini bekerjasama atau ada jurang yang lebih dalam terbentuk dalam kepimpinan bersatu? Penganalisis politik Dr. Muhammad Taufik Yaakob menyifatkan situasi ini sebagai bom jangka di mana kedua-dua pemimpin muda ini dijangka sukar mencapai persefahaman. Seorang lagi penganalisis Dr. Azmi Hassan berpendapat bahawa bersatu kini berada di titik paling lemah, terjebak dalam pelbagai perseteruan yang diburukkan lagi oleh kemelut antara Kem Azmin dan Hamzah. Sementara itu, Mas Ermiati Hamzah, Ketua Sri Kandi yang baru menggantikan Rina Harun, dilihat akan turut memainkan peranan penting dalam kem Hamzah. Dengan pengaruhnya dalam bersatu, dia berpotensi menjadi penghubung yang penting untuk memperkuatkan agenda Hamzah dan mendorong sokongan di kalangan akar umbi. Sebelum ni pun tak ada perpecahan. Apa yang paling penting adalah untuk kita bersama-sama kepimpinan baru ini menyusun dalam tempoh yang ada ini untuk memastikan parti terus. Itu yang paling penting, ya. Selepas pemilihan bersatu, dinamika dalam Perikatan Nasional terus menjadi perhatian, terutama hubungan dengan PAS. Jika Hamzah dan Azmin gagal bekerjasama, ia mungkin akan merugikan PAS dan mengakibatkan ketidakstabilan dan kesan domino dalam gabungan tersebut. Hubungan antara Bersatu dan PAS telah mengalami pelbagai pasang surut sejak awal penubuhan Perikatan Nasional. Ketegangan ini sering berpunca daripada pertikaian pengagihan kerusi pilihan raya yang mencetuskan konflik antara penyokong kedua-dua parti. Dengan cabaran dalaman yang ketara, kerjasama ini semakin rumit, menjadikan pilihan raya akan datang sebagai ujian kritikal bagi kelangsungan Bersatu. Penganalisis politik juga bimbang bahawa Bersatu, jika terus mempertahankan kepimpinan semasa, mungkin menghadapi nasib yang sama seperti parti-parti lain yang telah terkubur di Malaysia. Kalau terus berada dalam kompon Muhyiddin, kemudiannya tidak membawa satu arus ataupun memberikan kebenaran kepada aliran baru untuk memimpin Bersatu, saya bukan sahaja bimbang, saya takut melihat keadaan ini akan menenggelamkan Bersatu itu sendiri dan akhirnya akan menjadi parti-parti politik Melayu yang lain seperti mana yang pernah wujud di negara kita. Misalnya kita lihat sebelumnya ada Parti Semangat 46 terkubur menyertai semula UMNO, kemudiannya kita ada Parti Berjasa yang mati segan hidup tak mahu. Bagi saya, Bersatu ke arah berkenaan dan saya tidak terkejut suatu hari nanti Bersatu juga akan terkubur jika hanya memfokuskan tentang perjuangan yang beruntuk satu hala kepada orang Melayu semata-mata dan tidak melihat kepada keperluan yang lebih utama kepada kaum-kaum lain. Maka bagi saya yang penting iaitu bagaimana Bersatu tidak boleh lagi terus kekal dalam kepompong politik yang sedia ada. Kalau keadaan itu terus dipertahankan, bagi saya ini akan menempah maut dalam arena politik negara. Penganalisis juga berpendapat bahawa kegagalan Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin mencapai Memorandum Persefahaman MOU dengan kerajaan berhubung peruntukan pembangkang telah menimbulkan rasa tidak puas hati terhadap pucuk pimpinan parti. Lebih rumit lagi kedudukan Bersatu dalam Perikatan Nasional dan hubungannya dengan PAS semakin dipertikaikan. Namun walaupun Bersatu baru setahun jagung, parti ini pernah mencipta sejarah dengan pemimpinnya Dr. Mahathir Mohamad dan Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri ke-7 dan ke-8 pada tahun 2018 dan 2020. Kini Bersatu berdepan laluan sukar untuk kembali ke tampuk kuasa atau menampilkan Perdana Menteri baru. Dengan cabaran dalaman yang meruncing dan perolehan sokongan pengundi Melayu ke arah Kerajaan Perpaduan dan UMNO, mampukah Bersatu mengulangi kejayaan lalu yang muncul dari perubahan politik yang tidak dijangka? Dan kita lihat Bersatu sebelum ini pun menjadi Perdana Menteri iaitu mengurusi Tan Sri Muhyiddin Yassin, itu rezeki yang terpijak akibat daripada dinamik politik dan kemudiannya akibat daripada tindakan Dr. Mahathir yang meletakkan jawatan. Bagi saya, kalau kita ukur kekuatan yang sebenar untuk Bersatu bertanding dengan kursi yang besar kemudian dapat majoriti untuk membentuk kerajaan itu sukar.
kerana kerjasama politik amat diperlukan, dan kalau Bersatu bergerak solo pun sukar untuk mereka mentadbir negara ataupun mendapat peluang mentadbir negara dan kemudian dia menjadi Perdana Menteri. Politik negara ini melibatkan politik muafakat, tidak boleh hanya satu parti dominan sahaja, kena melibatkan gabungan, dan cita-cita ataupun impian Bersatu jika ingin kembali menjadi Perdana Menteri dan Kerajaan Persekutuan bagi saya masih lagi jauh, kerana mereka masih terlibat dengan kepompong politik lama yang tidak mahu berubah dan semata-mata bergantung kepada politik taksub dan ekstrim kepada satu aliran semata-mata. Bersatu yang pernah meraih kejayaan besar dalam waktu singkat kini menghadapi cabaran besar untuk kekal relevan dengan konflik dalaman, penurunan sokongan pengundi Melayu kepada kerajaan perpaduan dan kebergantungan kepada PAS dalam Perikatan Nasional. Masa depan Bersatu menjadi tanda tanya. Tanpa penyatuan dalam kepimpinan dan strategi yang lebih inklusif, hasrat Bersatu untuk kembali berkuasa mungkin semakin sukar dicapai. Dalam keadaan politik yang mencabar ini, mampukah Bersatu melakukan perubahan untuk terus menjadi kuasa utama, atau adakah ia bakal menjadi sekadar sejarah seperti parti-parti Melayu lain yang telah hilang? Jika anda menyukai laporan yang dihasilkan Kini TV, kami amat berbesar hati jika anda boleh membuat sedikit sumbangan kepada kami. Anda boleh menyumbang dengan scan kod QR yang tertera di skrin. Teruskan mengikuti perkembangan semasa politik tanah air bersama saya, Kemilia Nur Azlan untuk Kini TV.